Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi subtopik 1.3 saya akan sambung kepada sumbangan import dan ekspor kepada negara Malaysia. Okey. Jadi bagi subtopik 1.3 ini saya pecahkan kepada pengguna, pengusaha dan negara. Sumbangan import kepada negara Malaysia lebih kepada pengguna lah, ya. Jadi sebagai pengguna, mengikut poin-poin yang saya listkan, saya dah senaraikan dalam ni, sebagai pengguna kita dapat memperoleh barang yang tidak dikeluarkan dalam negeri. Maksudnya tiada bahan mentah ataupun barang siap kita dapat import dari luar negara kerana di dalam negara kita tiada keluaran itu ataupun produk itu ataupun barang itu. Okey, sebab itu kita import, dan sebagai pengguna kita dapat menikmati dengan menikmati barang import tersebut. Okey, contoh barang import yang selalu kita import dari luar negara ialah contohnya buah-buahan, anggur, okey, apple, dan dari sudut sayur-sayuran. Itu dari sudut makanan, dari sudut fashion ataupun dari sudut baju juga barang-barang yang branded lah. Okey, contoh Marie Claire ataupun itu beg tangan tu semualah, sebab saya perempuan kan, mungkin lelaki adalah brand-brand yang awak tahu kan. Okey, jadi itu adalah barang-barang yang diimport ke negara kita. Okey, yang kedua, menawarkan pilihan yang pelbagai. Samalah tadi, maksudnya apabila banyak ada banyak barang import dibawa masuk ke negara kita, sebagai pengguna kita dapat pilihan untuk membeli. Dan okey. Kemudian yang ketiga, dengan import juga, apabila barang dibawa masuk ke negara Malaysia juga, pengguna juga dapat menikmati menikmati barang dengan harga yang murah lah. Okey. Contoh, ada barang-barang yang dibuat di Malaysia memang khas untuk ekspor. Jadi barang itu memang tidak dijual di Malaysia. Dan ianya kalau dijual pun di sektor runcit, dia akan jadi lebih mahal. Jadi oleh kerana itu, wujudnya e-commerce yang semua golongan ataupun semua rakyat Malaysia sedang mengalami, bukan rakyat Malaysia je, satu dunia okey, terlibat dengan perniagaan e-commerce. Jadi dengan e-commerce tu banyak barang, apabila kita beli dengan melalui e-commerce ni, kita dapat barang dengan harga yang murah. Okey, contoh yang awak biasalah, Lazada. Okey, lagi apa lagi? Apa ya? Tak apa, yang saya ingat Lazada lah. Itu salah satu contoh e-commerce yang sekarang ni agak famous lah kan. Okey. Kemudian yang kedua, sumbangan ekspor pula. Sumbangan ekspor ni lebih kepada pengusaha. Pengusaha ni iaitu contoh, awak ada produk, awak ada mengusahakan sesuatu produk, tak kira lah produk bahan mentah, barang separa siap ataupun yang dah siap. Okey, finish good lah. Okey, jadi apabila awak terlibat dengan perniagaan ekspor ni, sumbangan ekspor ni dia banyak, itu meluaskan pasaran. Maksudnya awak dapat, sekiranya awak terlibat dengan awak adalah sebagai pengusaha, awak dapat meluaskan pasaran awak ke luar negara. Okey, selain daripada pasaran awak yang dah sedia ada di Malaysia. Kemudian yang kedua, awak juga dapat menambah peluang pekerjaan. Okey, contoh, awak ada mengusahakan suatu barang kosmetik. Contoh, okey, awak adalah pengusaha barang kosmetik. Jadi apabila awak terlibat dengan sektor import dan ekspor, awak boleh menambah peluang pekerjaan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai third party logistik. Contoh, sekiranya awak ada barang-barang kosmetik tu dan awak ada sewa gudang, okey, awak sewa gudang, dan kemudian awak libatkan dengan forwarding agent custom,
dan van ataupun courier service yang boleh menawarkan perkhidmatan memastikan barang awak bergerak ataupun disalurkan di dalam negara hinggalah ke luar negara. Okey. Kemudian yang ketiga, dengan sumbangan ekspor ni juga menggalakkan penggunaan teknologi. Ini memang sangat tepatlah kerana memang zaman sekarang ni memang semua dipelopori oleh IR 4.0. Okey. Alright. Jadi dari sudut ini, kenapa penggunaan teknologi ni sangat penting? Okey. Teknologi ni dia bukan setakat macam mana? Bukan setakat hanya untuk membeli barang di dalam internet, setakat social media. Dia juga berperanan untuk mengawal pergerakan barang. Okey, mengawal pergerakan barang dari dalam negara hingga ke luar negara. Okey, banyak sektor yang terlibat, banyak pihak yang terlibat apabila terlibat dengan perdagangan ekspor ni. Jadi memang apabila terlibat dengan ekspor ni memang sumbangannya menggalakkan penggunaan teknologi. Kita dapat wujudkan sektor inovasi untuk memperbaiki sistem kawalan inventory, okey, sistem shipping, okey, dan bagaimana kita berinteraksi dengan custom. Semua itu perlu menggunakan sistem teknologi maklumat dengan yang terkini lah, okey, mengikut peredaran. Jadi apabila awak terlibat dengan sektor ekspor ni, ia memang berpatutan dah, memang sangat menggalakkan penggunaan teknologi. Kemudian poin yang keempat, ia juga meningkatkan kecekapan pengeluaran. Maksudnya awak lebih fokus kepada kualiti pengeluaran barang, kerana apabila terlibat dengan import ekspor ni ataupun ekspor ni, awak kena, sebagai pengusaha awak kena follow, awak kena ikut arahan SOP yang dikenakan oleh setiap negara, pelbagai negara itu. Jadi apabila setiap negara itu ada undang-undangnya, okey, ada tahap kualiti dia, okey, jadi awak juga akan fokus untuk meningkatkan pengeluaran. Right? Kemudian sumbangan import dan ekspor juga memang menggalakkan pelaburan di negara. Maksudnya negara Malaysia adalah tempat yang boleh negara-negara lain datang untuk melabur di negara kita, dan ia juga boleh meningkatkan KDNK, keluaran dalam negara kasar di Malaysia. Okey. Jadi dekat sini saya nak tunjukkan bagaimana sumbangan import dan ekspor tu berlaku. Okey. Bagi tahun 2019, ekspor melebihi import. Okey, maksudnya jumlah ekspor adalah 481.5 bilion. Okey, ianya melebihi kepada jumlah import negara, iaitu 414.1 bilion. Okey, kalau kita tengok kat sini, negara China adalah negara yang kedua yang kita banyak import. Okey, dan negara yang kita banyak ekspor adalah negara Singapura. Jadi ini adalah satu perkembangan ataupun persekitaran import ekspor yang sihat di negara kita. Okey, apabila kita import banyak daripada negara China, okey, ini memang lebih kepada e-commerce lah ni yang saya nampak lah. Okey, jadi barang-barang negara China kita boleh beli dengan harga, dengan barang yang dengan berbentuk pukal, dengan mendapat harga yang murah. Okey, kemudian kita ekspor pula ke negara Singapura yang mempunyai kadar mata wang yang lebih tinggi daripada negara kita. Jadi itu boleh meningkatkan pendapatan negara apabila jumlah ekspor melebihi jumlah import. Jadi ini dinamakan lebihan perdagangan. Okey. Kemudian dari sudut sektor perindustrian pula, sektor barangan, okey, untuk ekspor kita lebih mengekspor electrical dan elektronik produk ke negara Singapura. Okey, dan import juga kita banyak import
electrical dan electronic product. Okey. Ini lebihnya memang menggambarkan e-commerce tu sedang rancak lah. Perniagaan e-commerce itu dari sudut import dan ekspor memang sangat rancak. Okey. Kemudian dari sudut import, pada tahun 2019 kita banyak import processed food. Okey. Kemudian kita ekspor pula, kita banyak ekspor, bukan banyak, maksudnya kuantiti yang paling rendah. Saya minta maaf, saya ulang balik semula. Okey. Pada tahun 2019, negara mengimport dalam kuantiti yang paling sedikit adalah processed food, dan mengimport dalam kuantiti yang sangat kecil, peratus yang kecil adalah mengeksport barang-barang keluaran getah. Okey. Itu saja. Kita sambung untuk bab 1.4.